Dan sesungguhnya telah elok orang yang berkata takut atas dirinya oleh orang yang taubat, maka betapa engkau lihat hal mereka yang tiada sekali-kali taubat. Maka sebaik-baik manusia, yakni apabila dia merasakan ataupun merasa takut kepada Allah Ta'ala, apabila dia melihat bahawa dirinya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jika engkau taubat kemudian, maka engkau binasakan tubuh, engkau binasakan tubuh engkau, dan kembali engkau pula kepada dosa yang kedua kalinya, maka kembali pula olehmu kepada taubat. Dia kata apabila kita bertaubat kepada Allah kemudian kita buat pula dosa, maka hendaklah kita kembali cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang bertaubat kepada Allah, dia kena azam bersungguh-sungguh, jangan nak buat pula dosa. Betul-betul dia buat. Tapi kalau kadang-kadang kita terbuat juga, buat dosa juga, selepas kita bertaubat, cepat-cepat kembali kepada Allah. Kerana amat besar kemurkaan di sisi Allah orang yang mempermain-mainkan taubat. Kalau nak taubat, taubat betul-betul. Bila kita dah bertaubat, kita kena cari kawan yang baik. Kemudian kita kena tambah amal ibadat, kita kena tambah ilmu agama. Kita kena banyak bertafakur memikirkan tentang dosa-dosa yang telah kita lakukan, supaya kita ni dapat meninggalkan dosa ataupun tidak kembali kepada dosa yang telah kita taubat. Tetapi kalau kita kembali, manusia kadang-kadang ialah Allah Ta'ala beri hati. Hati ini sentiasa berbolak-balik. Sebab tu kita diminta berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'ati wa husni ibadati. Wahai Allah yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama kamu, dan minta pada Allah Ta'ala tetapkan kita dalam kebaikan dan ibadat ketaatan kepada Allah. Hati manusia boleh berbolak-balik. Kadang-kadang hari ni kita tengok dia baik, esok berubah. Dan hari ini kita tengok dia ni buruk perangannya, tapi esok menjadi manusia yang berakhlak mulia. Puncanya adalah pada hati. Dan apabila manusia itu bertaubat kepada Allah, at-taibu minaz zambi kamal la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, maka ia seperti tidak ada dosa. Maka dia kata kembali pula olehmu kepada taubat. Maka bila sahaja kita ini bertaubat, kita buat balik kita ni menzalimi diri kita, maka hendaklah saya kita kembali kepada Allah Ta'ala, taubat kembali dengan bersegera, jangan kita tangguh-tangguh. Dalam satu hadis mengatakan bahawa ada hamba-Ku dia bertaubat, kemudian entah macam mana terikut nafsu, lalu dia melakukan dosa, kemudian dia bertaubat pula, kemudian dia melakukan dosa, dan setiap kali dia buat dosa dia bertaubat pada Allah. Lalu Allah Ta'ala katakan kepada hamba ini, buatlah apa yang kamu buat, aku ampunkan dosanya. Dengan arti kata, bukan hadis ini menyuruh kita mempermainkan taubat, tidak. Tetapi apabila kita tersalah saja, kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menyesali di atas perbuatan yang dia lakukan. Sebab itu semalam dalam kuliah maghrib saya ada mengatakan bahawa ulama sufi berpendapat bahawa ahli ibadat yang melakukan dosa lalu dia sedar di atas dosa dia, lebih baik daripada ahli maksiat yang buat dosa kemudian dia sedar di atas dosa dia. Bila dia buat dosa, dia kata, ya Allah, aku ni banyak dosa, aku ni bersalah, ya Allah, ya Allah, aku ni buat apa ni, buat kesilapan padamu, ampunlah dosa aku. Dia adalah ahli maksiat. Lebih baik daripada ahli ibadat yang dia beribadat tanpa merasa bersalah di hadapan Allah, sedangkan ibadat dia ada ujub, ibadat dia ada riak, ibadat dia ada sum'ah. Tapi dia buat amal ibadat, dia rasa aman, dia rasa dia tidak perlu bertaubat kepada Allah dengan ibadat yang telah dia buat. Maka katanya ahli maksiat yang sedar di atas dosanya lebih baik daripada ahli ibadat yang tidak sedar di atas dosa yang ia lakukan. Jadi kita hendaklah sentiasa bertaubat kepada Allah, kerana kita manusia yang banyak melakukan dosa. Maka orang yang banyak melakukan dosa, hendaklah dia sentiasa sedar dosa yang dia lakukan dan hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata bersegera bertaubat, dan kata olehmu bagi dirimu,
mudah-mudahan aku mati dahulu daripada bahawa aku kembali kepada dosa. Dan taklah dia kata dalam hatinya. Sebenarnya kalau kita buat dosa, bila kita buat apa-apa, kita kena sedar, kita kena ingat, ini dosa ni aku buat, ya Allah aku buat dosa, aku tersilap. Bila saja kita buat dosa, biar hati kita ni berkata-kata. Jangan kita buat dosa kemudian hati kita ni buat biasa saja. Ada manusia yang dia buat dosa tapi tak rasa apa-apa. Tak merasa apa-apa di atas dosa yang dia buat. Ini adalah manusia yang berada di dalam bahaya yang bersangatan. Berbeza dengan orang yang buat dosa kemudian kembali kepada Allah dan sedar dia telah melakukan dosa dan cepat-cepat kembali. Maka bila dia buat dosa kali kedua, dia kembali. Kembali dan dia ingat dan katalah dalam hatinya, ya Allah, biarlah aku mati dalam keadaan bertaubat. Lebih baik dia kata mati dalam keadaan dia bertaubat daripada dia mati dalam keadaan kembali melakukan dosa. Sehingga kan ada ceritakan mengenai orang ahli ibadat yang banyak ahli ibadat, melayakkan dia masuk dalam syurga dah. Tetapi di saat akhir dia bercita-cita sekali nak buat maksiat. Apa salahnya kalau buat maksiat lepas tu bertaubat balik, rasa nak buat maksiat. Sebab selama ni ibadat, nak rasa kat nikmat maksiat. Lalu dia pun pergilah. Bila dia pergi, mati di tengah jalan, akhir sekali dimasukkan ke dalam neraka. Walaupun dia tak sempat buat maksiat. Hanya dah pergi dah usaha untuk nak buat maksiat. Usaha untuk buat maksiat tapi mati di tengah jalan. Sedangkan kehidupan dia dengan ibadat banyak. Berpuluh tahun buat amal ibadat tapi mati dalam keadaan bercita-cita nak buat maksiat. Ada pun yang satu lagi hadis mengenai orang yang telah membunuh 99 orang. Lalu dia tanya orang, saya telah bunuh 99 orang, boleh tak bertaubat? Orang tu kata, kamu ni terlampau banyak bunuh orang, Allah Ta'ala tak terima. Sebab ni kamu ni jahat. Lalu dia bunuh cukup 100. Bila dia bunuh cukup 100, dia jumpa pula orang lain seorang lagi, boleh tak bertaubat? Orang tadi kata boleh, tapi kamu kena keluar daripada tempat ini, tempat orang yang ahli maksiat, pergi ke tempat ahli ibadat. Lalu dia pun bercita-cita nak bertaubat. Dalam perjalanan nak pergi tempat yang untuk dia pergi bertaubat tadi, mati tengah jalan. Lalu Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang paling penting kita minta pada Allah, biar kita mati dalam keadaan bertaubat, dalam keadaan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak melihat kepada ibadat. Jangan kita bangga kepada ibadat yang kita lakukan. Kita tidak bergantung pada ibadat. Kita bergantung dengan Allah, dengan rahmat Allah Ta'ala. Kalau nak bergantung dengan ibadat, layakkah ibadat yang kita buat ini masuk dalam syurga? Kalau kita tengok, sedangkan syurga Allah Ta'ala, inna sil'atallahi ghaliyah, inna sil'atallahil jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah Ta'ala ini sangat mahal, dan barang dagangan Allah yang mahal ini adalah syurga. Jadi nak dapatkan syurga ni bukannya mudah. Maka kalau dibandingkan dengan ibadat, tak padang dengan ibadat kita. Dan diceritakan dalam kitab Jauhar Mauhub, menceritakan bahawa ada seorang hamba Allah Ta'ala yang melakukan ibadat berpuluh-puluh tahun buat amal ibadat tanpa melakukan maksiat. Tetapi apabila ditunjukkan oleh Allah, Allah Ta'ala kata, aku masukkan kamu ke dalam syurga dengan rahmat aku. Lalu dia kata, ya Allah, aku nak kamu masukkan aku di dalam syurga dengan ibadat aku. Allah Ta'ala nak beri dengan rahmat, tapi dia nak minta dengan ibadat, kerana dia sangka ibadat dia ni memang layak dia masuk syurga. Lalu diambil orang tadi, tidak dimasukkan ke dalam syurga, ditunjukkan neraka. Ditunjukkan neraka. Bila ditunjukkan neraka, dia rasa dahaga, lalu diambil air 1 titik dalam syurga, baru diminum padanya. Hilang dahaga dia. Kemudian disitulah nilai ibadat yang dia lakukan. Barulah dia tahu akhir sekali Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan maksiat yang kita buat, dengan kejahatan yang kita buat, dengan ibadat yang sedikit, tak layak kita nak masuk dalam syurga. Maka tidak dapat tidak, kita kena banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang bertaubat, dia kena mengakui dosa dia. Kalau dia tak berasa dia ada dosa banyak, dia tak berasa dia berasa baik, dia pasti bukan orang yang bertaubat. Dan orang yang bertaubat, dia sedar bahawa dosa dia buat itu sangat banyak dan dia berasa ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila sahaja dia buat dosa, dia kata, moga-moga aku mati dalam keadaan bertaubat dahulu sebelum daripada kembali kepada dosa. Sebelum dah buat dosa semula, baik aku mati dalam keadaan tengah bertaubat. Maka dia kata, kembali kepada dosa sekali ini, dan demikianlah kedua kalinya dan ketiga kalinya, dan demikianlah dia buat dosa, bertaubat
taubat dah sekali. Kemudian buat dosa, taubat pula yang kedua. Kemudian dosa, taubat pula yang ketiga. Dan setiap kali dia bertaubat, dia kena kata, ya Allah, ya Tuhanku, lebih baik aku mati sebelum aku buat dosa pula. Ataupun lebih baik aku mati dalam keadaan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah, yakni begitulah seterusnya. Dan seperti kamu mengerjakan dosa dan kembali pula kepadanya, yakni kepada dosa tadi, mengerjakan akan dia ibadat, lalulah kamu cepat-cepatlah buat ibadat. Bila buat saja taubat, kembali pada dosa, kembali balik kepada ibadat. Innal hasanat yuzhibun sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang kita buat ini akan menghapuskan dosa. Kadang-kadang kita tak nak lagi buat dosa, ataupun sikap kita yang suka pada dosa tadi. Orang yang suka menyanyi, kadang-kadang dia balik dah nak bertaubat, menyanyi semula. Sikap dia peseng, ataupun nafsu yang ada dalam diri dia, dia kalah, tak boleh nak lawan dah. Jadi dalam keadaan macam tu, maka dia tidak dapat tidur. Setiap kali dia bertaubat, dia kena ingat, ya Allah, ya Tuhanku, biarlah aku ni mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan setiap kali dia buat dosa, kembali cepat-cepat buat amal ibadat. Kembali cepat-cepat. Jangan kita putus asa, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada semalam dia hantar mesej saya, lama dah dia dengan saya. Dia mengaku bahawa dia ini adalah anak yang derhaka dan ayah dia meninggal. Dia tak sempat minta ampun kepada ayah dia. Saya selalu beri nasihat dia, nasihat dia. Semalam dia beri mesej kata baik mati lah, senang. Sebab dah putus asa dah. Sebab dia rasa dia tak ada layak dah nak jadi anak yang baik. Saya beritahu kepada dia, yakinlah, kalau kita merasa banyak dosa, merasa nak bertaubat pada Allah, kita adalah manusia yang baik. Kita selagi mana kita isah nak bertaubat kepada Allah. Dan apabila kita tidak sempat minta ampun, ada jalan kita nak buat baik selepas daripada kematian dia. Jangan putus asa. Kejahatan yang kita buat pun, bila kita buat jahat, kita cepat-cepat kembali kepada Allah. Manusia mana yang tidak melakukan dosa, bumi mana yang tidak ditipu hujan, lautan mana yang tidak bergelora. Jadi akhir sekali dalam keadaan macam tu, kita kena kembali pada Allah. Jangan putus asa dengan Allah dan baik sangkalah dengan Allah. Allah Ta'ala sekali-kali tidak zalim hamba-Nya. Allah Ta'ala sangat kasih hamba-Nya. Kasih macam mana pada hamba dia? Nabi ada menceritakan mengenai seorang wanita yang kalut dalam peperangan. Tiba-tiba terlepas anak dia yang dalam susuan ni, dalam menyusu lagi, anak dia terlepas. Dia lari ketakutan nak selamatkan diri. Lalu dalam keadaan tu dia teringat kepada anak dia. Dia pun lari-lari, pusing balik, masuk medan perang cari anak dia. Dalam cari anak dia, dengar-dengar suara menangis. Lalu ibu tadi redah juga. Dan nampak anak dia dalam keadaan terbaring menangis. Lalu ibu dia sambut anak dia tadi, lalu menyusukan anak dia dan lari daripada kawasan medan perang tadi. Lalu Nabi kata, adakah wanita ini akan mencampakkan anak dia kembali dekat medan perang tadi? Kata sahabat, tidak. Sebab apa? Kerana kasih kepada anak dia. Lalu Nabi kata, Allah Ta'ala lebih kasih daripada ibu tadi kepada hamba dia. Allah Ta'ala kasih. Kita kasih sangat kepada anak kita, Allah Ta'ala lebih kasih kepada kita. Tetapi dengan syarat, hendaklah kita mendekatkan diri dengan Allah. Ni Allah Ta'ala kasih kita. Apa bukti Allah Ta'ala kasih kita? Banyak mana maksiat yang kita buat, tapi Allah Ta'ala turun nikmat tak henti-henti pada kita. Tunjuk kasih. Tapi kenapa kita nak menjauhkan diri pada Allah? Dekatkanlah diri pada Allah, bertaubatlah pada Allah, banyakkanlah membaca Quran, berzikir dan juga hadir majlis ilmu, semata-mata nak mendekatkan diri kepada Allah. Kerana kita tahu bahawa Allah Ta'ala kasih kepada kita, dan juga kita nak kasih pada Allah Ta'ala dengan melakukan ibadat dan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata, mengerjakan akan dia ibadat, cepat-cepat buat ibadat, maka ambil olehmu akan taubat. Maknanya terus jadilah kamu orang yang bertaubat, terus bertaubat dan kembali kepadanya, yakni kamu bertaubat balik kepada Allah akan kerjamu dalam pekerjaan kamu. Jadi bila dalam dosa-dosa yang kita buat, dalam perbuatan yang kita buat ini, hendaklah kita kembali kepada Allah. Bila buat dosa, kembali pada Allah Ta'ala. Maka jangan kamu jadikan taubat itu terlebih lambat daripadamu. Jadi nak beritahu, jangan kamu buat lambat-lambat bertaubat pada Allah sebelum kamu mati. Kita dok taubat tangguh-tangguh, tak apa sampai masa kita taubat, dan kita tidak tahu saat kematian kita.
Maka dia kata di sini seperti barang yang kembali mengerjakan dosa, ataupun sebelum kamu mengerjakan dosa tadi, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Dan jangan kamu putus asa kepada Allah. Jangan putus asa. Manusia melakukan dosa sebagaimana besar pun dia buat dosa, tapi kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Tetapi amat rugi manusia yang tidak bertaubat kepada Allah, kerana Allah Ta'ala beri peluang hidup sekali saja. Kita ni dah cukup dah banyak dosa. Start daripada kita balik sampai sekarang, dosa kita buat tiap-tiap hari. Dalam ibadat pun buat dosa. Dalam semayang, dosa tengah semayang. Dalam baca Quran, dosa tengah baca Quran. Dalam infak harta fisabilillah, dosa dalam keadaan tu tak termasuk dosa mengumpat lagi, dosa cari keaiban orang lagi, dosa ambil hak orang lagi, macam-macam dosa yang kita buat. Tapi walaupun kita ada hamba Allah Ta'ala yang berdosa, yang pertama kita kena mengaku depan Allah, kita memang hamba Allah Ta'ala yang berdosa. Yang kedua, kita nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, jangan putus asa dengan Allah, jangan buruk sangka Allah Ta'ala ni tak berakhir kat aku. Jangan. Allah Ta'ala tak kasih. Kenapa bertipu-tipu aku ni ditimpa ujian? Kita kena ingat, manusia yang paling banyak ujian adalah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan jalan yang diikuti oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, jalan yang kita minta sama, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau beri nikmat kepada mereka itu. Siapa? Nikmat mereka itu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, terdiri daripada orang-orang, terdiri daripada nabi-nabi, siddiqin, orang yang menghidupkan sunnah nabi, syuhada, orang yang mati syahid, salihin, orang-orang yang soleh. Ini jalan-jalan orang yang soleh. Bila jalan orang soleh, kita nak lalu jalan orang soleh, jalan yang sampai kita ke dalam syurga. Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada dia, nak beri pahala pada dia, nak beri syurga pada dia, yusib minhu, Allah Ta'ala beri musibah pada dia. Beri musibah. Kadang-kadang yang dapat musibah dapat musibah ini adalah disebabkan dosa kita. Disebabkan dosa kita. Kita dapat anak derhaka pada kita, boleh jadi kita derhaka pada suami. Boleh jadi gitu. Kita dapat, kita ni dapat mendapat ni dalam keadaan